Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak menjawablah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mengatakan bahawa DAP dilihat paling menggelabah dalam menghadapi PRN di 6 buah negeri ini nanti. Dan di sini beliau juga mengatakan DAP meletakkan jenama gelombang hijau untuk menakutkan orang ramai dengan Islam. Yang mana dia katakan bahawa gelombang hijau itu adalah Islamofobia untuk menakutkan orang dengan Islam. Dan di sini juga beliau mengatakan bahawa DAP patutnya datang ke Kelantan untuk melihat suasana bukan Islam yang hidup aman dan damai. Dan di sini juga dia mengatakan juga berkenaan dengan isu Terengganu dan Kedah, yang mana di sana juga ramai orang bukan Islam. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS dalam kenyataan beliau semasa melancarkan majlis pelancaran Jentera Pilihan Raya PN di Dataran Warisan. Yang turut serta juga saya lihat di sini adalah Setiausaha Agung Perikatan Nasional iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS berkenaan dengan isu DAP dilihat menggelabah, pada saya sebenarnya yang gelabah adalah PAS. Yang mana DAP hari ini mereka mempunyai kerusi yang banyak. DAP mempunyai ahli parlimen yang ramai, mempunyai DUN juga di setiap negeri, mungkin di Kelantan, mungkin di Terengganu DAP tidak mempunyai DUN, tetapi di Sabah dan Sarawak juga DAP mempunyai DUN, mempunyai ahli parlimen. So, kalau saya nak lihat daripada sisi kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, PAS sekarang ini cuma menguasai beberapa negeri, yang mana PAS juga kalau kita lihat dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini sendiri adalah satu yang tidak betul, yang mana dia katakan bahawa isu gelombang hijau itu untuk menakutkan rakyat, orang ramai dengan Islam. Kerana kita tahu pemimpin PAS termasuknya Presiden PAS ini sendiri bermain dengan isu sentimen kaum dan agama. Hari ini beliau nak menceritakan tentang isu suasana masyarakat yang bukan Islam yang berada di negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah sebagainya. Ini pada saya tidak ada kena-mengena dengan isu politik. Kerana kalau di sana tidak aman dan ada rusuhan ataupun isu perkoman, maka dah tentu pihak berkuasa, terutamanya polis, akan tangkaplah. Jadi ini isu politik yang mana Presiden PAS cuba untuk mengelirukan rakyat dengan kenyataan yang seolah-olah DAP ini yang bersalah dalam isu ini. Sebenarnya kalau kita lihat, yang keluar gelombang hijau ini adalah pemimpin DAP, tetapi bukan pemimpin utama sekarang ini ataupun cuma sebagai orang lama DAP, iaitu Lim Kit Siang dalam kenyataan beliau. Tetapi dalam isu gelombang hijau yang dikeluarkan oleh Lim Kit Siang, dalam kenyataannya tidak pula kita lihat perkara ini begitu besar. Dan kenapa PAS mengatakan bahawa DAP menggelabah, sedangkan 24 jam pemimpin PAS menyerang DAP. Yang kita lihat hari ini 3 perkara yang DAP serang dalam kerajaan. Yang pertama kita tahu DAP, yang kedua UMNO Barisan Nasional, yang ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri sebagai Perdana Menteri. So, isu sekarang ini siapa yang paling gelabah? Pada saya kerajaan pusat telah pun dipimpin oleh ahli-ahli politik yang telah pun membuat gabungan apabila berlakunya PRU ke-15 yang lalu adalah mereka-mereka yang telah pun akan memimpin negara ini walaupun DAP kalah atau menang, tetapi kerajaan pusat itu kekal. Dan kenyataan PAS mengatakan DAP menggelabah, saya rasa PAS sendiri sedang bermimpi di siang hari. Dan kita tengok nanti di PRN yang berlangsung di 6 buah negeri ini, kita akan buktikan. Hari ini kita nak tengok kenyataan pemimpin PAS yang mengatakan DAP gelabah. Kita akan lihatlah Pulau Pinang adakah pemimpin PAS mampu rampas, yang mana walaupun PH yang memerintah Selangor, di situ juga ada beberapa pemimpin DAP yang menang dalam adun yang lalu, dan mereka akan mungkin kekalkan juga orang-orang ini, dan orang ini juga akan berjaya untuk membawa kerajaan Selangor itu untuk mereka terus kekal berkuasa di bawah pimpinan PH. Dan apalagi sekarang ini kita tahu ada Barisan Nasional. So, saya rasa Presiden PAS ini cuba untuk menipu rakyat dengan mengeluarkan kenyataan bahawa DAP ini seolah-olah yang paling salah, dan mereka cuba untuk mengelirukan rakyat dengan kenyataan bahawa DAP paling gelabah. Sebenarnya yang paling gelabah adalah PAS.
Karena PAS tahu mereka hari ini kekuasaan mereka telah pun dihidu oleh rakyat, bahwa selama berpuluh-puluh tahun mereka memerintah gagal, dan teknologi maklumat yang ada hari ini pemimpin PAS tidak berjaya untuk menghalang. Jadi hujah-hujah mereka sering saja dijawab, dan saya percaya anak-anak muda di Kelantan, begitu juga Terengganu dan Kedah sudah pun melihat pemimpin-pemimpin PAS. Kalau kita tengok mereka-mereka yang bersama dengan pemimpin PAS, mereka berkempen hanya menghentam kepada sebahagian parti lain, terutama JDAP, dan mereka tidak menceritakan apa hala tuju mereka bila menjadi kerajaan, apa hala tuju yang mereka nak bawa apabila mereka boleh memerintah. Mereka tidak menghiraukan sebenarnya apa itu nasib rakyat. Yang mereka hiraukan hari ini adalah bagaimana kami nak menang dan kami menguasai negeri, dan akhirnya kita tahu satu pemborosan, pembaziran, di atas juga sikap mereka yang sekali tidak tahu dalam mentadbir ataupun mengurus sesebuah negeri itu. Maka hari ini kalau dia nak mengatakan DAP gelabah, PAS kena cerminkan dirilah. Saya lihat ya, DAP banyak kursi. Di seluruh negara ni DAP ada kursi. DUN dia ada. Walaupun jadi pembangkang, dia tetap ada. Kecuali mungkin di Kelantan dan Terengganu. Tetapi di negeri-negeri lain semua ada. Bagaimana dengan PAS? PAS di Sabah dan Sarawak tak ada kursi. Mungkin di negeri-negeri lain pun ada juga tempat yang PAS tak ada kursi. Jadi PAS sekarang ini berkokok seperti ayam tua yang juga mungkin sebagai seekor anjing yang menyala, tapi taring tak ada. Mereka cakap saja. Apa dia kehebatan PAS dalam memerintah negara? Tak ada. Apa yang pemimpin PAS buat untuk negara ini? Tak ada. Untuk negeri dia pun gagal. Untuk rakyat dia pun gagal. Jadi saya melihat ya, di mana negeri pimpinan DAP yang cuba dirampas oleh PAS sekarang ini adalah negeri yang antara impak ekonominya sangat baik, dan orang Kedah pun pergi kerja dekat Pulau Pinang. Sebab itu mereka membuat hujah konon-kononnya Pulau Pinang macam ni lah, macam ni lah. Apabila mereka memerintah, mulalah mereka nak klaimkan benda ni, klaimkan benda tu. Mereka yang buat. Tetapi hakikatnya mereka apabila mentadbir negara gagal. Mereka tak tahu. Sebab itu kalau kita tengok pemimpin PAS berada dalam kerajaan sampai hari ini. Saya dulu pernah juga berkata, PAS duduk dalam kerajaan tidak menggunakan keistimewaan mereka untuk mereka menunjukkan kepada rakyat bahawa apa agenda perjuangan mereka dalam kerajaan pusat itu. Apa sebenarnya PAS nak buat untuk rakyat? Tak ada. Yang kita tahu, PAS duduk dalam kerajaan, mendapat jawatan menteri, timbalan menteri, jawatan GLC dan sebagainya. Dan akhirnya, kita tengok, mereka gunakan jentera kerajaan juga waktu mereka berkempen di PRN yang sebelum PRU ke-14 tu, dan PRU ke-14 kesempatan mereka untuk mereka mendapat banyak kursi dengan cara yang mana kita tahu Presiden PAS sendiri sampai hari ini tak boleh nak jawab isu memberi duit kepada pengundi yang dikatakan sebagai bukan rasuah juga. Maka rakyat buat pilihan. Yang saya nampak, kalau PAS nak ceritakan bahawa DAP paling gelabah, saya rasa PAS parti paling gelabah, dan juga bersatu juga antara parti yang gelabah, yang mana hari ini mereka sebenarnya saling juga berbalah dalam isu pembahagian kerusi. Jadi tak payahlah PAS sembang kencang, memang rakyat dah tahu sekarang ni PAS yang paling menggelabah, kerana kemungkinan ada negeri mereka yang akan tumbang lepas ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.